rasanya bila kita bersama. Muaz. Kejap, Zack. Kejap. Kenapa? Hanya di radio ku dengar suaramu. Ui, Muaz. Ya. Fashion dah, Muaz. Wah. Zack, nampak tak? Radio ni dah lama. Zack ada tak collection ni? Zack, nak kata ada collection tak ada. Tapi mungkin Zack teringat waktu zaman Zack kecil-kecil dulu, dekat rumah pengasuh rumah nenek Zack ada sebiji ni. Yeah. Macam Muaz? Saya pun tak ada, tapi saya ada depan dia daripada sikit radio ni. Tapi Yang saya baru, sememangnya dengan radio begitu dekat sekali sebab radio ni lah penghubung kita kan. Betul. Sebelum kita ada TV, sebelum kita ada segala benda yang kita ada sekarang lah. Radio ni lah harapan kita. Bayangkan match badminton, perlawanan badminton, perlawanan bola sepak secara langsung semua didengari melalui radio, visual sendiri. Betul. Masya Jadi Allah. oleh kerana itu hari ini kita bawakan untuk anda sempena Hari Radio Sedunia. Ada pelbagai cerita yang akan kami bawakan berkaitan dengan radio. Yes. Jadi untuk anda kena terus bersama dengan kami. Boleh follow kami di Facebook Borak Kopitiam. Yes, untuk discuss secara langsung. Betul, discuss secara langsung. Kita memang suka. Kita suka kalau anda di rumah bersama dengan kami di studio ni, Zack dengan Muaz, kita berinteraksi supaya kita tahu yang ramai sebenarnya yang rasa terkesan dan dekat bila kita share pasal radio ni, Muaz. Jadi saya yakinlah ada di antara anda yang pernah mungkin bertemu jodoh melalui radio. Okey. Ataupun mungkin buat permintaan lagu anda tu ditunaikan di radio. Ya, lepas tu letak telefon berwayar pula. Tunggulah depan radio. Alamak. Dulu-dulu kena rakam tau. Kalau kita buat permintaan lagu tu, kita rakam kat kaset. Lepas tu kita boleh dengar balik kita punya ucapan ataupun lagu yang kita nak tuju tu. Yelah Muaz. Bila Muaz cakap macam tu, saya macam rindu dulu-dulu kan. Memanglah kita kena move on kan. Tapi macam dulu-dulu tu dia macam terlalu banyak memori dan nostalgia. Jadi kita akan bawakan untuk anda hari ini. Anda kena terus bersama dengan kami. Jom kita nak bawakan untuk anda, Zack, antara perkara-perkara yang harus diingatkan kepada anda. Betul. Dan seperti yang kita semua sedia maklum, kes COVID harian semakin hari semakin meningkat. Itulah. Zack pun tak tahu nak kata macam mana lagi. Ini semua takdir. Apa-apa pun kita teruskanlah menjaga kebersihan. Dan ini adalah nombor yang terkini, betul Muaz? Betul, 22,802. Nak ataupun tak nak, kita kena berhadapan dengan varian Omicron ini, dan kita harapkan untuk anda semua kekal menjagakan kebersihan, SOP yang ada, dan berhati-hati di mana saja anda berada ya. Alright, itu kalau kita bicarakan tentang COVID lah, dah bertahun dah, 2 tahun lebih ada Muaz. Betul. Alright, dan sekarang ni pun kita nak beritahu kepada anda, kita nak kongsikan info cuaca. Zack suka betul ni. Sebab apa? Kita sediakan payung sebelum hujan. Jom kita tengok di Uish. Wah, ini terus Muaz. Kalau Muaz ni dapat tengok, rata-rata visualnya bergerak ribut petir ni. Hujan. Okey, kebanyakan di kawasan Semenanjung. Di Semenanjung Jadi kepada anda semua, sila berhati-hati sebab saya rasa dalam minggu ni kita kebanyakannya memang hujan, mendung. Begitu juga di Sabah Sarawak dijangkakan keadaan cuaca yang lebih kurang sama lah. Tapi lagi belah Sabah Sarawak lagi sejuk ni, 31 darjah Celsius. 31 24. Yang biru 31. Sejuk kan? Yang merah panas. Okey, jadi 31 siang 24 malam maksudnya. Jadi kepada anda semua, sekali lagi keadaan cuaca sekarang ni yang tak menentu, dan mungkin juga ada anak-anak kita yang kurang sihat, batuk, sesama dan sebagainya. Tak ada keperluan, kita tak payah keluar rumah, okey? Betul. Jadi seperti biasa, kita beri info kepada anda semua. Tapi anda pun kena beritahu kepada kami kalau ada apa yang kami terlepas. Sebab apa? Radio ni kadang-kadang, kita tak bawa lagi ni kan, radio lama kan? Betul. Ada, saya pun nak kata Walkman. Ada juga Walkman. Tapi kita tengah tunjuk apa, kita jangan beritahu lagi. Kita share dulu. Walkman, Discman. Lepas tu MP3. Lepas tu iPod. Jadi lepas itu evolusinya kan. Betul. Dia macam tak kisah macam-macam jenis yang ada. Seperti anda semua dapat lihat di kaca televisyen sekarang ni. Inilah. Tapi hari ini betul-betul Muaz, kita nak berdiskusi. Berdiskusi berkenaan dengan radio. Radio dulu dan kini. Sebab saya rasa ini antara medium yang masih lagi relevan daripada dulu sampai sekarang, Zack. Walaupun ada pelbagai evolusi pendigitalan yang ada sekarang ini, tetapi radio tidak pernah ketinggalan untuk menjadi antara medium utama masyarakat di seluruh dunia. Betul Muaz. Terima kasih banyak. Zack tangkap 2 perkataan tadi. Relevan dengan evolusi. Cakap pasal relevan dengan evolusi ni, Zack nak berkongsikan kepada penonton-penonton dekat rumah jugalah kan.
berkenaan dengan ni, nak best ni. Okey. Okey. Tahniah kita ucapkan kepada Ejen Ali The Movie. Baik, kenapa? Kerana filem fenomena animasi Box Office Malaysia ini bakal ditayangkan di Republik Uzbekistan mulai 15 Februari ini. Dijadualkan untuk tayangan di lebih 25 pawagam di 7 bandar di Uzbekistan. Filem ini merupakan filem cerita Malaysia pertama yang dialih suara ke bahasa Uzbek. Pada bahasa Uzbek, Mas. Tahniah juga diucapkan kepada Primeworks Studios dan Wow Animation selaku penerbit filem. Dan terutamanya, terima kasih kepada para peminat Ejen Ali di atas sokongan setia anda. Hebat Ejen Ali. Oi, ni Z peminat ni, Muaz. Di mata dunia Z buat kata apa tau. Z malu nak mengaku kat wife tau. Okey. Cerita kartun kan, kita tengok kat wayang. Z tengok 3 kali dekat wayang. Betul. Dengan orang berbeza tapi hati dia rasa sama. Mesti awak ada part yang awak nangis kan? Ada. Dia sebab ni Mak anak dia kan? dengan mak. Aduh. Ya. Jadi tahniah sekali lagi kepada Ejen Ali. Jadi inilah cerita dia mengenai antara inovasi dan juga bagaimana kehebatan digital itu diteruskan. Relevansi dia. Kan animasi. Betul. Kalau kita tengok, kita boleh cakaplah daripada zaman Usuk Sontorian dulu bagaimana pergerakan animasi sehinggalah sekarang ini. Begitu lembut. Wow, kemajuan dia kan. Keluang man dulu. Jadi kalau tak ada yang dulu, maka tak ada yang sekarang sebagai pemangkin untuk menjadikan anak-anak muda lebih hebat, lebih semangat dalam animasi ni. Muaz, Okay? Z rasa macam kita dah makin menuju ke satu. Betul. Ejen Ali pun tulisan dia lain. Aret apa nak sebut bawah tu macam mana? Bahasa Uzbek lah. Bahasa Uzbek. Okey. Baik, jadi untuk anda sekali lagi, hari ini kita akan berkongsikan dengan anda mengenai radio. Yeah. Jadi kita ada sedikit info mengenai hari radio yang disambut pada hari ini, setiap 13 Februari yang dipilih untuk peringatan Hari Radio Sedunia yang menandakan lahirnya United Nations Radio pada 1946. Jadi memang untuk orang radio memang akan menyambutnya setiap kali pada hari inilah. Hari inilah. Muaz, kira ni hari Muaz juga sebenarnya. Selamat hari apa tu? Hari Radio. Hari Radio Sedunia, Muaz. Okey, Z pun pernah bersama dengan radio juga. Kan? Pernah bersama, sedih gila. Tak tutup muka. Kena pernah bersama lah. Dan mungkin akan bersama lagi kan. Betul. Baik, jadi macam-macam kita nak kongsikan bersama dengan anda. Terus berinteraksi bersama dengan kami di studio. Alright. Hari ini Z dengan Muaz akan bersama dengan anda. Tapi sebelum itu, kita rehat dulu. Kembali selepas ini. Mana Muaz? Ya, Borak Komputer kita kembali selepas ini. Borak Komputer yang main tu. Untuk anda semua, terima kasih kerana bersama dengan kami. Keterujukan kami sempena Hari Radio Sedunia. Of course, sebab hari ini adalah hari yang kita raikan untuk adanya radio di Malaysia. Betul. Dan juga di seluruh dunia lah. Betul. Kan? Sebab macam-macam bila kita dengar balik, bila kita ingat balik tadi kita cerita tentang Ejen Ali dan sebagainya, kita sebut box office dan sebagainya. Box kan, radio, segala type dia radio kan. Yes. So memang berasa macam sangat teruja untuk kita berbualkan mengenai radio hari ini. Jadi kepada anda semua, kita ada sedikit trivia nak dikongsikan mengenai radio ni. Mungkin ada di antara anda mengatakan bahawa sekarang ni kita dah ada pelbagai aplikasi online yang kita boleh dengarkan lagu. Jadi kita tak perlukan radio. Sebenarnya itu tak benar, kerana tak radio masih lagi boleh menjadi teman anda di dalam kereta. Geram kadang-kadang kan. Ada orang kata, sorry tak dengar radio. Wah. Alamak. Zack, selalu saya kena Zack. Sorry tak dengar radio. Macam, ya ke? Cuba dengar sekali. Alright, jom kita saksikan bersama penonton-penonton Borak Komputer. Let's go. Pada zaman kini, teknologi komunikasi sememangnya memberi impak yang besar dalam kehidupan manusia. Peranti seperti komputer, telefon pintar dan juga tablet dicipta supaya maklumat dihantar dengan lebih mudah dan pantas tidak kira jauh ataupun dekat. Selain itu, antara teknologi komunikasi yang penting dalam sejarah kemajuan manusia adalah radio. Radio merupakan sejenis komunikasi yang menggunakan gelombang elektromagnet untuk menghantar maklumat elektronik dari satu tempat ke tempat yang lain tanpa menggunakan wayar. Radio pertama kali diperkenalkan oleh seorang jurulatera elektrik dari Itali, iaitu Guglielmo Marconi pada tahun 1896. Marconi mepatenkan sistem telegraf tanpa wayar pertama di dunia, sekaligus mengangkatnya sebagai salah seorang penerima anugerah Nobel dalam bidang fizik pada tahun 1909. Di Malaysia, set radio pertama telah dibawa oleh seorang jurulatera elektrik Kerajaan Johor, iaitu Elbridge pada tahun 1921. Beliau kemudian menubuhkan Persatuan Wireless Johor yang memulakan siarannya melalui gelombang 300 meter sahaja.
Pada 1 April 1946, Jabatan Penyiaran yang dikenali sebagai Radio Malaya telah ditubuhkan di Singapura dan seterusnya berpindah ke Rumah Persekutuan Kuala Lumpur 10 tahun kemudian. Bidang penyiaran di Malaysia berkembang pesat sekaligus telah mewujudkan beberapa stesen radio di seluruh negara termasuk Sabah dan Sarawak. Selepas Malaysia ditubuhkan pada tahun 1963, Jabatan Penyiaran memulakan siaran daerahnya yang pertama iaitu di daerah Kota Baru. Di daerah Alor Pasir, Ketua Jajahan Pasir Mah, Nik Mustafa bin Nik Abdullah, royak semangat, pencubaan hak dijalankan oleh Hatu Radio Soekarno di atas negeri ini tidak boleh sokongan rakyat. Pendingan rakyat juga sangatlah tetap. 9 tahun kemudian, Radio Malaysia telah berpindah ke bangunannya sendiri di Wisma Radio Angkasa Puri dan memulakan siaran selama 24 jam setiap hari. Kini, lebih dari 50 stesen radio daripada pelbagai bahasa dan juga konsep yang bukan sahaja mudah untuk didengari di corong radio, malah boleh diakses melalui aplikasi stream dari telefon pintar ataupun komputer. Radio sering menjadi halwa telinga di mana sahaja kita berada. Oleh itu, kami di Borak Kopitiam ingin mengucapkan selamat Hari Radio Sedunia kepada semua penyampai dan petugas stesen radio di seluruh negara. Wow, selamat Hari Radio Sedunia, Muaz. Aduh, seronok bila saya tengok. Kan? Bagaimana perjalanan radio tu. Muaz, Muaz, Haziq semua. Ya. Korang berdua ni semua sebahagian daripada sejarah, Muaz. Alamak. Jadi macam Zack tengok tadi macam Masya Allah. Semoga dipermudahkan semuanya. Okey. Alright. Jadi Zack, kalau kita tengok bila saya dengan Haziq juga kita dah bertahun-tahun dalam bidang radio ni, kita akan bersama dengan seseorang yang lagi legend, lagi lama dalam bidang radio ni, dan dia antara kita boleh katakan sebagai idol dalam bidang penyiaran kerana dia berjaya menambah hati ramai orang dengan keletahan dia. Wow, okey, sebab tu sekarang ni kita bawakan kepada anda semua, tapi dekat online saja. Sama kita Prema Veresami. Tengok, kita tengok muka dia sikit. Kak Prema Kak kita. Prema. Selamat pagi, bas panjang, bas pendek, semuanya yang dengarkan kami. Kak Prema. Lepas ni kita suruh dia buat. Kak Prema, apa khabar? Saya sehat. Wow, okey. Yang Muaz ni angkat tangan, yang mana satu Muaz ni? Oh, okey, Muaz pakai baju gelap. Okey, yang Zack ni yang mana satu? Saya cikgu. Of course lah, yang sebelah tu. Apalah tanya. Okey Kak Prima, nak tanya selain pada kita tahu Kak Prima sekarang seronok duduk kat rumah dan sebagainya. Kita nak tahu apakah perkembangan yang terbaru selepas Kak Prima bersara dalam bidang penyiaran radio? Okey, you kata dah bersara kan? Dah memang bersara dah. Apa lagi nak kembang-kembang lagi kan? Bestnya. Aduh. Memang kalau kata perkembangan tu tak ada apa-apa yang saya boleh cerita lah. Cuma saya jadi suri rumah tangga yang sepenuh masa lah. Masak, basuh, cuci, sidai, lipat. Itulah kerja perkembangan baru. Tetapi TV3 panggil saya ni perkembangan baru lah. Ya. Aduh, nak tanya Tepuk. Nak tanya masak apa sebenarnya? Masak dia akan macam-macam lah kan. Tapi Macam-macam. tapi kalau kita imbas kembali kat memang zaman dahulu kan, waktu bagaimana ke udara dulu, mungkin boleh kongsikan sedikit antara pengalaman yang paling seronok. Sebab yalah, kalau sebagai penyampai radio ni bersama dengan pendengar, lagu, berjumpa dengan orang, itu yang paling meninggalkan kesan untuk kita. Bagaimana pula DJ Prema sebagai seseorang yang dapat meninggalkan nama dia di situ sebagai seorang legend? Okey, kalau tanya saya tentang pengalaman yang manis, pengalaman pahit tak payah cerita lah kan. Ada juga. Kalau saya kata tak ada tu bohong lah kan. Pengalaman pahit yang paling saya tak boleh lupa tu, tak buka mic, bercakap. Dekat 10 minit tu you. Aduh. Bercakap sampai orang telefon. Kenapa radio ni senyap? Barulah dapat tahu, mic tak on. Waktu dulu semua live kan Kak Prima Semua live. Semua live. Kira mic tak on tu yang pahit lah. Yang manis biarlah saya cerita dulu. Okey. Yang mana? Yang mana? Yang manis tu. Yang mana mic on? Tun Mahathir telefon saya dalam program saya, tahu. Wow. Dia belajar bahasa dengan saya.
kita ada satu program You Learn I Learn, di mana kita belajar bahasa Tamil, belajar Jerman, Thailand, macam-macam bahasa kita belajar tau. Sekali bila kita belajar Jepun, Tun dengan Siti Asma, dua-dua ambil bahagian tau. Wow. Dua ambil bahagian. First saya tak berapa kenal suaranya. Lepas tu bila dah lama sikit, Tun yang panggil. Terperanjat you. Dap-dup hatinya. Ya. Tapi bila dia cerita, I peminat you lah. Alamak, malam tu I tak tidur. Malam tu I tak tidur tau. Kak Prima, lepas tu Paling manis. cara you bercakap pun berubah lah, betul? Bila tahu tone yang dekat dalam panggilan. Terus. That time dia belum tune lagi. Saya pun nak panggil Datuk ke Datuk Sri ke apa. Otak dah kacau. Betul. Okey. So itu pengalaman yang paling saya tak boleh lupa lah. Alright. Jadi mungkin ramai yang tertanya-tanya juga bagaimana agaknya Kak Prema kita ni sentiasa mood dia dalam happy go lucky. Betul. Kan sebab kita tahu sebagai seorang DJ ni, announcer ni, bila mood kita okey, bila kita keluar di radio pun maka semua orang akan dapat rasakan aura positif tu. DJ Prema ni tak pernah sedih ke tengok happy je? Saya pun manusia biasa bila ada saya bila masuk dalam konti kita panggil konti, agak semua pendengar penonton semua tahulah apa dia konti kan. Bila saya masuk aja dalam konti, saya ni bukan isteri pada suami saya, bukan anak pada bapa saya, bukan mak pada anak saya. Saya ni DJ Prema. DJ Prema tugasnya untuk menghiburkan pendengar, memberi maklumat kepada pendengar. Itu saja dalam otak saya tau. Itu yang buat saya happy. Saya lupakan, segalanya dilupakan. Bila duduk di kerusi konti tu, saya ni DJ Prema dan saya dengan pendengar sahaja. Orang lain tak ada. Tak ingat bos pun tau. Tanya bos. Tapi memang memberi inspirasi ya bila dengar Kak Prema cakap macam tu. Saya tengok Haziq lah, Muaz macam terdiam. Ya, kira idola tengah cakap. Muaz macam Itu pengalaman. Itu pengalaman. Kak Prima, nak tanyalah kan, macam dulu dengan sekarang ni berbeza. Macam tadi Zaid ada kongsi dengan Muaz gak. Ada kelompok yang macam kata, aku tak dengar radio. Itu sekarang. Tapi pada ketika dahulu, radio ni lah menjadi saluran informasi yang utama juga. Jadi macam mana sambutan pendengar pada zaman dulu, Kak Prima? Sambutan tu memang menggalakkan. Sampai saya boleh kata, siapalah saya tanpa mereka. Wow. Saya ni populariti saya ke ataupun yang lain-lain apa yang saya dapat tu, semuanya datang daripada pendengar. Of course lah, Tuhan bagi saya suara, Tuhan bagi saya idea, tetapi semuanya kalau tak ada pendengar, tak ada Prema. Betul. Ya, sebab saya sanjung tinggi dengan mereka. Dengan demand orang tu yang kita ada kat sini kan. Betul. Jadi masa awal macam mana DJ Prema masuk di dalam industri ni? Mesti ramai nak tahu. Semua orang boleh bercakap. Betul. Tapi tak semua orang boleh jadi DJ. Betul. Okey, jangan tak percaya tau. Umur saya dalam 9 ataupun 10 tahun. Saya dah pegang senduk depan saya dan bercakap. Saya berlakon sebagai seorang juru acara, bukan juru hebat juru acara. Adik-beradik saya jadi yang penyanyi, yang pelakon semua, saya jadi juru acara. Wow. Saya percaya juru hebat lah akan jadi juru acara. Pasal dulu-dulu saya tengok yang buat juru acara semuanya DJ daripada radio. So anggapan saya kalau saya jadi DJ, saya akan jadi juru acara juga. Itu anggapan saya. Memang betul pun dulu. Sekarang ialah ada freelance, MC freelance kan. Dulu tak ada. Juru hebat lah jadi juru acara. So saya nak jadi juru acara dan saya masuk radio dengan pertolongan mendiang ayah saya. Ayah saya bagi galakan, ayah saya bagi dorongan, ayah saya bagi pertolongan
Dialah semua. Thank you Daddy. Wah. Okey, Zack, mesti kita nak dengar bagaimana kalau Kak Prema kita dia waktu ke udara dulu dengan tagline dia sendiri. Tagline mungkin dia tak sabar. ramai yang merindukannya, mungkin boleh bagi satu ayat dia yang mereka merindui waktu DJ Prema beraksi. Silakan. Saya dah anggap dah. Okey. Pilihan muzik untuk awal tu memang mustahak Saya gunakan Vanessa Mae punya violin. Wow. Kan dia punya violin tu nak cerita susah lah. Violin tu memang cukup mantap. Saya gunakan violin dan saya gunakan suara kanak-kanak berketawa. Okey. Dua-duanya memang ceria. Tak habis ceria. Okey. Dan saya akan oleh kerana saya DJ dan semua kenderaan yang berjalan atas jalan raya tu mendengar saya. Okey, kami dah dengar, dah standby dah. Violin dah masuk, lagu kanak-kanak dah masuk. Suara DJ Prema. Okey, standby. On. Okey. Hai bas mini, hai bas panjang, hai bas yang lain. Ya, dan juga taksi, basikal. Iya, basikal pakai Walkman dengar saya. Okey, basikal, motosikal, semuanya dengan yang mendengar saya. Yang basikal dengan motosikal jangan tepuk tangan, yang lain boleh tepuk tangan. Tepuk tangan. Dan tepuk tangan ini akan menjadi dorongan dan galakan untuk menjalankan tugas hari ini. Dan terima kasih kerana mendengar KLFM. Hebat, itu dia. Memang masih lagi mantap. Hebat betul DJ Prema. Terima kasih banyak-banyak kerana telah memberikan satu semangat kepada kami untuk generasi yang selepas ini dan yang akan datang, bahawa seorang penyampai di radio, DJ radio ni masih lagi relevan dan sentiasa menemani pendengar-pendengar setia di radio. Baik, terima kasih Kak Prema. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak dan terima kasih kepada Liza dan kru-kru. Liza. Terima kasih banyak. Terima kasih Kak Prema, kata terima kasih semua. Alright. Terima kasih Kak Liza dan kru-kru tau. Ini beza orang lama tau. Orang lama dia kru-kru dia sebut. Okey. Bagus betul. Baik, jadi untuk anda semua, kita nak kongsikan, jangan lupa untuk menonton majalah 3 Istimewa. Kapsul Masa Misi ke Tokyo, merungkai usaha di sebalik tabir misi pengembaraan 204 artifak sejarah Islam yang dipinjamkan dari Muzium Kesenian Islam Malaysia yang dipamerkan di Muzium Negara Tokyo, Jepun 14 dan juga 15 Februari ini, Isnin dan juga Ahad 9 malam hanya di TV3. Jadi jangan lupa untuk menyaksikan. Memang cukup istimewa, okey? Betul. Alright. Bos, Z tengok kan macam ramai yang macam dah lama dah bertanya-tanya kan. Z dengan Muaz daripada tadi duk tunjuk pasal, duk cakap pasal radio lama, radio baru. Takkanlah tak ada contoh-contoh apa kat studio, Muaz? Ya, mestilah ada contoh. Alright. Tak apa. Tapi sementara tu kita tengok dulu. Okey. Okey. Ni kapsul tu. Mas, tengok kapsul. Mana? Ni. Kapsul masa. Okey. Zack, saya ingat lagi kan, masa zaman saya membesar, Zack mesti tengok ni zaman hip hop dulu. Apa? Come on. Macam mana Zack lagu hip hop bagi satu? Main pegang kat radio. Zack tahu ni ya. Alah canggung tu lah tahu. Bayangkan evolusi radio tu, orang bawa radio dengar kat telinga macam ni. Tapi yang ni lagi lama ni. Ini zaman-zaman Ice Cube baru keluar NWA tak tahu atau lama lagi. Okey. Jadi bila ada banyak Ni radio, bukan boombox. Yang Muaz buat tu boombox. Ini bukan, ni radio lama. manalah saya tahu, saya ingat tu radio, tu bukan radio. Dia lain sikit lah. Okey. Itu dia culture lain. Tak apa, sebab oleh kerana kita ada banyak koleksi radio ni, jom Zack kita nak berkenalan dengan individu yang cukup istimewa ni. Betul, bersama dengan kita sekarang ni Puan Azlina Zakaria. Betul? Betul. Sorry. Okey tak? Okey. Dia sikit. Dia jangan risau. Saya dengan Muaz, kami tak makan manusia. Dan kami pun tak akan ambil radio ni. Betul. Sebab kami tahu nak jaga dia susah. Betul. Dan Puan Azlina merupakan seorang pengumpul radio lama juga. Barang-barang antik juga sebenarnya. Ya betul. Alright. Dan juga dia pakar Gramophone. Wow, pakar gramophone maksudnya boleh memperbaiki, boleh melihat, boleh digunakan ataupun tidak? Saya bolehlah nak dikatakan
motor specialist lah. Kalau pakar tu terlalu tinggi sangat kan. Tapi kalau bab gramafon, saya sebenarnya adalah peniaga barang antik dan pengumpul barang antik jugalah. Tapi saya dah lama-lama meniaga dalam 5 tahun kan. Saya lebih fokus ke arah gramafon dan pemain piring hitam serta radio-radio lah. Ini gramafon Puan. Yang ini di sebelah kanan saya adalah gramafon. Ini gramafon. Jadi minat dan cinta saya mendalam terhadap gramafon membuatkan saya jadi teruja untuk mengeksplor pasal gramafon ni lah, daripada dia punya model, brand dia, daripada mana asal-usulnya, sehingga saya cuba sendiri untuk memperbaiki gramafon ni sendiri. Sampailah daripada tak boleh bunyi sampai jadi bunyi. Sampai tak bunyi. Daripada part yang lerai-lerai, dapat kat sini, part ini, dapat ni, saya boleh cantumkan jadikan satu gramafon. Macam Ni rare. Ini rare. Macam mana cara dia berfungsi ni, Kak? Okey. Kalau mana saya rasa kebanyakan generasi baru sekarang memang tak kenal. Nampak benda ni apa benda lah ni, berserombong macam kadang-kadang kita tengok macam corong kat masjid-masjid dulu kan. Betul tak? Dia punya serombong ni kan, betul. Speaker besar kan, corong speaker dekat masjid kan. Okey, sebenarnya kalau kita lihat kadang-kadang trend sekarang ni, dia orang banyak menggunakan gramafon ni untuk dekorasi. Betul. Kalau macam kita tak berpeluang pergi ke rumah kolektor barang antik, okey, mungkin kita boleh nampak di kafe, di hotel, dia orang ambil gramafon ni sebagai satu ikon antik untuk dekorasi rumah ataupun apa-apa premis lah. Tapi sebenarnya ada lagi ke dikeluarkan untuk berbunyi, mengeluarkan muzik sebenarnya? Ataupun yang lama-lama saja yang tinggal? Tak, sebenarnya ada juga yang gramafon yang lama masih mengeluarkan bunyi lagi. Dan kadang-kadang ada juga gramafon yang lama dah tak boleh mengeluarkan bunyi lagi disebabkan ada sebahagian part dia yang telah rosak. Yang ni tak boleh guna dah. Yang ni saya dah baiki. Saya boleh menggunakannya. Betul. Okey. Gramafon ni sebenarnya dia adalah satu mesin. Pada tahun first demo gramafon ni dicipta pada tahun 1877. Oleh Thomas Edison lah. Sir Thomas Edison ni dicipta gramafon pada ketika itu tahun 1877 adalah gramafon yang kita panggil the Edison speech phonograph. Dia punya rekod kalau kita tengok yang ni dia bentuk piring kan. Tapi untuk first versi gramafon ni dia bentuk silinder. Dia bentuk sendiri. Jadi reproducer ni dibaca, digulung dekat tin foil dia tu. Tapi rekod yang ni jenis dibaca, dipusing kat piring. Boleh try boleh try. Dia kuat bunyi? Okey. Cara gunakan dia, pasal dia ada ankle di sini kan. Okey, kita kena winding dia sebab gramafon ni dia berfungsi, dia start berpusing dia punya piring ni. Ni adalah kita panggil dia turntable lah. Piring dia kan untuk dia tak menggunakan kuasa elektrik tapi dia menggunakan kuasa spring. Spring, ada spring dekat di dalam silinder tu. Bila spring kan bila kita gulung dia, kalau kita lepaskan dia akan lepas yang terlalu kuat gitu kan. Tapi mesin ni dicipta untuk bila spring tu dah ketat, dia ada setengah-setengah gear dia dengan ada part dia lah untuk kontrol spring tu supaya dilepaskan secara perlahan-lahan. Untuk vibrate. Betul, dilepaskan secara perlahan-lahan, bukan vibrate. Maksudnya spring tu dilepaskan perlahan supaya turntable ini berpusing sama dia punya round per second untuk rekod yang rekod suara ataupun selalunya kalau setiap pusing tu berapa lama boleh tahan kat satu lagu? Okey, bahasa senang kita faham kan. Macam kereta juga. Gramafon ni dia ada satu spring, 2 spring, 3 spring dan 4 spring. Bahasa kita senang faham nak bagi tahu pada generasi sekarang satu spring dia boleh bila kita pusing dia ketat boleh main satu lagu atau lebih sikit. Kalau 2 spring dia boleh bila kita pusing spring tu ketat kita boleh main lagu 2 lagu ataupun 2 lagu lebih sikit. 3 spring macam gitu juga. 3 lagu lebih sikit dan paling tinggi pun saya pernah jumpa, kita memang dalam sejarah lah, memang 4 spring lah paling banyak spring. Patutlah orang hargai lah. Bayangkan nak pusing tu. Kita dengar. Saya kena pusingkan di sini macam ini sebab saya nak tunjukkan cara pusing gramafon yang betul. Jadi kalau ini kita dah belakang tu tak betul. Ini sejarah pertama kali kami berdua belajar untuk bergerak ni. Ada ankle di sini kan. Kita kena break dia dulu supaya dia tak terus keep pusing. Dia punya stop. Dia ada stop kat sini. Dan kita kena pusing dia arah ikut jam. Kita pusing dia macam gini.
Ini tengok cerita Piramli ni. Sekarang ni kita tengah buat apa? Kita tengah pusingkan dia punya spring kat dalam. Kita nak bagi kuasa dekat spring tu, kan kita tengah gulung supaya nanti dia akan start berpusing lah. Okey. Kita pusing kadang nak pusing berapa lama ni Azlina kan? Selalu orang tanya kan? Okey, bila kita pusing tu, kita akan rasa macam tadi kita pusing kan? Ni dia dah melawan tau. Saya nak try dia dah melawan. Stop. Jangan paksa dia lagi sebab nanti spring tu akan tercabut ataupun putus lah. Patutlah. Okey, dan Siti Piramli tu ini ada rekod baru. Pusing. Kan? Okey, Tuan Mas, dia nak tengok ni. Okey, letak. Tak sabar nak dengar bunyi ni. Jadi kita dah bersihkan rekod ni. Okey, jangan make sure jangan ada pasir-pasir apa semua dan keadaan bersih. Kita letakkan di sini. Dan kita pasang jarum baru. Okey, jarum ni kita pakai sebenarnya untuk satu lagu atau dua lagu tukar. Loh, ini baru ni. Bukan pakai ni sampai sepanjang zaman. Oh, la ilaha illallah. Baru tahu. Okey, boleh. Boleh. Dapat jarum tu. Anda dapat sesuatu Bukan jarum biasa. Sebab jarum ni sekali pakai dua kali pakai dia akan tumpul. Ada jual ke jarum ke? Ada jual. Boleh kontak saya lah kalau nak dapatkan. Kalau tak beli dengan saya pun banyak sekarang ada jual di Malaysia kan untuk jarum gramafon. So kalau kita tak degil, kita tak nak tukar jarum ni, nanti rekod kita akan rosak. Okey, cuba kan. Jangan. Tak sabar di sini. Dan sekarang ni saya akan release, kita tengok di depan ya. Tadi saya dah pusing. Agak ada macam bagi sikit. Cuba gerak. Okey. Kamu buka. Ya, sambil-sambil saya nak ajar cara pakai yang betul kan. Sebab ramai sangat yang PM saya tanya macam mana pakai. Wah, lalang dah ada peluang kan. Okey, sekarang ni kita releasekan dia punya brake. Sudah. Dan kita ambil ini panggil soundbox Okey. Okey, yang menghasilkan bunyi tu. Jarum ni untuk baca rekod dan kita letakkan di hujungnya. Ya Allah, bestnya. Terima kasih kepada anda semua yang terus setia bersama dengan kami. Daripada Kakanda Arida Dinda yang berada di luar sana. Jika anda sukakan seseorang wanita itu, jangan lupa untuk meluahkan perasaan anda. Betul. Jadi untuk kalian semua yang sedang dengarkan kami dari Perlis sampai ke Sabah, Mas, radio kita. Mas, tapi kalau kita dengar kan, dia punya mixing macam mastering dia bunyi pun macam stereo. Kan? Padahal dia bukan elektrik, dia bukan apa, dia memang betul-betul menggunakan fizik yang sedap bunyi dia. Ya Allah, sedapnya. Ni kalau balik rumah ni bergerak sendiri ni, keluar balik rumah ni. Okey, tak apa, kita biar. Kita biarkan. Terlalu. Okey. Boleh. Nak tanya, kalau volume, adakah ni paling kuat atau dia boleh adjust? Okey. Volume sebenarnya kalau yang early version gramafon ni, dia tak ada volume control. Dia tak ada mana yang pintu speaker pun tak ada kan. Tapi bagaimana dia orang control, dia orang punya pada zaman itu panggil teknologi juga kan. Teknologi pada zaman itu nak bagi control volume untuk suara ataupun daripada gramafon ni kan. Okey, dia orang control volume tu ada dua cara. Kalau version ada satu cara untuk version horn ni kan. Kita kena pakai type of needle. Sebab tu saya bawa kotak-kotak jarum ni. Okey. Jarum ni dia ada jenis dia, okey? Okey, yang ini jenis soft kan? Jadi bunyi dia akan perlahan sikit. Dan ini pula bentuk jarum yang medium tone. Jadi kuat sikit. Dan ada loud ni. Okey, dia loud pula. Dia automatic, Mas. So ni ada extra loud. Dia macam ni, Mas. Macam kita kan compress lah, mix lah, treble, bass semua. Okey. Alright. Jadi gramafon kita dah kongsikan. Jom kita share pula pasal radio ni sambil kita dengarkan lagu. Apa tajuk ni? Ni Kota Melaka. Kota Melaka. Ini lagu lama, Mas. Memang hebat. Okey. Jadi mungkin kalau puan boleh kongsikan antara radio ni evolusinya. Yang antara radio ni mana yang paling lama sekali? Okey, saya bawa hari ni saya berkongsi dengan seorang sahabat saya. Dia juga adalah salah seorang kolektor radio lama sebab kalau nak bawa saya punya saja saya tak cukup lah. Untuk hari ni kawan saya tu nama dia Rubaida lah. Terima kasih Kak Ru bagi pinjam radio untuk kita sama-sama hari ni kita share, okey? Untuk kita tunjukkan kepada generasi baru akan collection radio kita kan. Okey, kalau ikutkan yang ini adalah radio yang paling tua sekali lah. Dia ada lagi tua tapi untuk hari ni saya bawakan yang ini paling tua. Dia gunakan VAF radio lah. Rasanya berapa tahun radio ni? Kalau radio ni dalam usia ni mungkin dalam tahun 60-an. Next ni jenama Philip saya tengok. Jenama Philip ini era dia lah dalam tahun 60-an, 70-an, penghujung
60-an lah. Tapi radio dulu tapi ini kulit tak ada macam FM lah. leather. Dia tak ada FM. Dia ada SW1, SW2, SW3 kan. Kalau kita tengok zaman ni FM Belum radio ada tak ada lagi. lagi kan. Okey, yang Dan seterusnya? ikut era seterusnya pun sama ni, tapi dia punya design dah kelihatan lebih cantik. Okey. Kalau pada kalau zaman-zaman dululah, kalau brand yang sedap bunyi radio kan, biasa dia orang pilih daripada radio yang daripada Jerman. Sebab bunyi dia sedap. Contoh brand Jerman tu macam Grundig, Telefunken, Normandy, Saba Mesberg kan. Itu antara kalau kita dapat radio tu, kita tahu radio tu ada value dia tinggi. Dia memang sinonim lah Jerman ni dengan bunyi-bunyi yang sedap. Cakap bila bercakap lah, macam tak sangka kalau kita jumpa dia dekat Shopee Mall ke apa. Macam-macam kita makcik takkan dia kan. sangka dia akan tahu. Mana sebenarnya power ni? Jemur lah, kolak samo je lah. Orang kolektor ni. Okey. Luar biasa. Okey, seterusnya kan kita pergi lagi lama kita sama juga macam teknologi sekarang telefon ke apa kan, lagi lama lagi canggih kan. Okey. Sampai hujung sekali dah start ada FM. Oh ni bos. Radio dah ada FM. Ini radio atuk nenek kita ni. Jadi sebab itulah dulu kalau orang-orang lama marah betul kalau kita usik radio dia Betul. tau. Radio ni saya rasa sebagai peneman dia. Betul. Mata dia sunyi apa semua dia kan. tahu berita apa semua dalam ni lah. Ini era dah tahun 70-an lah radio ni Ini kan. pun sama gramofon juga. Okey, ini gramofon. Okey, era dia kalau yang di sebelah kanan saya ni dalam tahun 1910 dah ada. 1910 untuk gramofon jenis horn lah. Dan kemudian yang jenis ni panggil untuk portable, contohlah dia orang selalu bawa pergi parti, pergi pantai. Kalau tahun 70-an dia pakai boombox kan? Kalau tahun Itulah dia. Kalau tahun 30-an dia pakai inilah, bawa pergi parti, pergi pantai ke kan, pergi mana-mana. Alright. Dan seterusnya bila dah teknologi semakin advance, dah start mula ada record Walkman player kan, vinyl record. Gramofon semakin tak dipakai lagi lah. Kak, saya rasa nak ada sebiji gramofon kat rumah. Serius. Bolehlah nanti Rasa macam cool dengan tadi tu. Lepas borak kopi tiam boleh dah jumpa saya nanti. Ini ke yang letak ni tadi? Ya, ni baru Berat ni. boombox. Berat. Tapi kena letak keluar, kalau tak pekat telinga. Speaker keluar. Sebab nak tunjuk punya pasal kan? Ni betul boombox. Yang hip hop pakai buat break dance semua kan. Yeah, Syau je nama Syau. Okey, jadi mungkin sekarang ni ramai dah tengok, mungkin berminat. Kalau ada Facebook yang boleh diorang nak tanya mengenai apa-apa saja berkaitan dengan radio ni, Kak? Okey, silakan. Kalau nak tanya pasal berkenaan radio dan gramofon ataupun pemain piring hitam kan, bolehlah lihat pada saya punya Facebook. Saya aktif lebih kepada Facebook lah, Azlina Zakaria. Okey, seperti yang tertera sebab tengok betul-betul lah sebab sekarang ramai skamer kan. Madam Antique. Madam Antique ni lah. Dan boleh juga pergi pada Instagram saya, Azlina Zakaria. Azlina Zakaria. Okey, terima kasih banyak Kak. Terima kasih Kak atas ilmu yang luar biasa kami belajar hari ini. Sangat luar biasa. Zack, tahu tak? Dengan radio ni saya sebenarnya ada satu sejarah tau. Silakan. Kita kongsi Pakcik, masa radio ni tengah popular, waktu tu kita orang kecil-kecil selalu main lagu UK's. Masa tu album pertama dia meletup. Jadi kita orang daripada pagi sampai malam masih dengar lagu UK's tu, dia balik dia marah, dia buka, dia baling. Sebab saya ingat sangat radio ni memang masa tu tengah in lah. Muaz bergenang mata. Oh dahsyat betul. Tak maksudnya masa tu macam mana orang appreciate music ni kan. Betul. Cantik sekali tu. Terima kasih Kak di atas perkongsian. Saya rasa perkongsian yang telah dikongsikan bersama dengan kita ni sedikit dapat mengambil kembali memori dan mengingatkan balik asal usul kita dan sebagainya. Apa pun kita rehat dulu, kita kembali selepas ini di Borak Kopi Tiam. Alright. Terima kasih untuk anda yang terus bersama dengan kami yang waktu ini kan begitu teruja sekali bila kita berbicara mengenai radio. Selamat Hari Radio Sedunia untuk anda semua pencinta-pencinta radio dari dulu sampailah sekarang ini, dan kejap lagi kita akan bawakan sesuatu untuk anda. Tapi sebelum itu kita nak kongsikan antara inisiatif yang patut anda ambil pada tahun 2022, terutamanya untuk anda yang sedang mencari kerja. Dan sekarang ni kita bersama dengan Encik Roshaimi bin Mat Rosli yang merupakan Ketua Bahagian Perkhidmatan Pekerjaan Pejabat Insurans Pekerjaan Perkeso bersama dengan kita. Encik Mi, terima kasih. Jadi Cik Mi, pastinya kalau Perkeso bersama dengan kita, mungkin ada sesuatu yang nak dikongsikan dan anda kena ambil peluang ini. Latar belakang program Jamin Kerja Insentif
pengajian ini. Silakan Cik Mi. Ya, terima kasih kepada beberapa Kopitiam, terima kasih juga kepada Muaz. Okey, program Jamin Kerja ni merupakan insentif daripada kerajaan yang dilaksanakan sempena dengan Belanjawan tahun 2022 yang mana PKSO telah diamanahkan untuk melaksanakan pembayaran insentif berupa bantuan kewangan kepada mana-mana majikan yang menggajikan pekerja baru mulai 1 Januari 2022 ni. Yang mana kita lihat insentif ni seperti yang nyatakan tadi, di bawah bajet Belanjawan 2022 ni kerajaan memperuntukkan sejumlah 2 bilion ringgit kepada mana-mana majikan di luar sana yang mengambil pekerja baru, dengan hasrat kita ialah untuk merancakkan semula pasaran buruh ekonomi negara yang kita tahu terkesan daripada pandemik ni. Dan dia merupakan kesinambungan daripada program Penjana Kerjaya. Kalau kamu masih ingat last year program Penjana Kerjaya, yang ni merupakan kesinambungan daripada program yang lepas, tapi tahun ni dinamakan sebagai program Jamin Kerja Keluarga Malaysia 2022. Jadi kalau kita lihat bagaimana agaknya inisiatif Jamin Kerja ini membantu strategi dalam kita memberi pekerjaan kepada semua secara keseluruhannya. Okey, bila kita sebut tentang Jamin Kerja, dia of course dia ada relate dengan isu supply dengan demand. Supply dengan demand ni of course kalau kita nak merancakkan semula pasaran buruh ekonomi negara, sudah tentu kita memerlukan kata sokongan daripada majikan dari segi menawarkan peluang pekerjaan. Dalam itu juga kita mengharapkan para pencari kerja merebut peluang yang disediakan oleh kerajaan ini. Jadi selari dengan hasrat ini juga, insya-Allah pada 19 Februari 2022 ini, PKSO dengan kerjasama Kementerian Kewangan, Kementerian Sumber Manusia akan menganjurkan satu program kata Carnival Kerjaya Jamin Kerja Keluarga Malaysia 2022 di KLCC pada 19 Februari ini sebagai satu usaha kita, salah satu daripada aktiviti kita untuk support insentif Jamin Kerja ini. Dan untuk itu banyak peluang pekerjaan yang akan ditawarkan nanti. Jadi kita harap kepada para pencari kerja di luar sana merebut peluang ini, dan begitu juga dengan para majikan yang nak mencari pekerja boleh gunakan platform ini untuk mereka kata mengiklankan kekosongan jawatan mereka. Dan di samping itu juga so-so juga mungkin nak wawarkan di sini bahawa kita telah pun melaksanakan perkhidmatan pekerjaan negara, yang mana kita sedang all out untuk promote portal perkhidmatan pekerjaan negara. Mungkin Muaz pernah dengar kot, My Future Job. Yes. Okey, di sempena Carnival ni nanti juga kita turut menyediakan platform untuk mereka yang belum lagi berdaftar. Mereka bolehlah berdaftar ke portal My Future Job sebagai satu daripada akses untuk mereka cari peluang-peluang pekerjaan. Dan dia sebenarnya usaha PKSO ni, dia tak terhenti setakat program kita 19 Februari ni. Even di seluruh Malaysia, kita di seluruh negeri ni kita dah kerahkan kita punya tim untuk all out support insentif kerajaan ni, dan kita quite aktif melaksanakan perkhidmatan pekerjaan negara bersama portal My Future Job. So bagi pencari-pencari kerja di setiap negeri, mereka juga boleh pergi ke pejabat-pejabat PKSO atau boleh layari sendiri kita punya portal untuk tengok apa peluang pekerjaan yang tersedia untuk mereka. Okey, jadi kalau kita lihat pada Carnival 19 hari bulan ini, adakah sektor-sektor tertentu yang akan diletakkan di situ, dan juga dari segi peringkat umur, adakah orang yang sebelum ini dah bekerja, dibuang kerja, nak cari kerja balik, ada peluang untuk mereka? Ya, sudah tentu bila kita sebut tentang 19 Februari ini, okey, kita open, kita tak mengkhususkan kepada sektor-sektor tertentu saja. Kalau kita lihat pelbagai sektor yang akan dilibatkan, seramai 50 majikan yang akan terlibat. Kita ada terdiri daripada sektor pelancongan, sektor pendidikan, perubatan dan pelbagai lagi, sebab kita punya aim ialah kita nak rakyat kita dapat akses peluang pekerjaan pelbagai. Yang paling penting dari segi peluang pekerjaan, kita tahu setengah daripada mereka minatnya berbeza. That's why kita bawakan kepada mereka daripada 50 majikan ni pelbagai sektor yang akan terlibat. Jadi untuk itu kita harap kepada mereka ni get ready, bersedia pada 19 Februari nanti datang dengan orang kata benar-benar bersedia untuk hadir temu duga supaya peluang ni tak dipersia-siakan lah. Itu yang paling penting. Okey, jadi bagaimana dari segi jaminan ataupun strategi untuk Carnival ini? Adakah ini boleh berjaya mengurangkan mereka yang sedang menganggur ni? Sebab saya risau ada juga yang datang, bila datang Carnival waktu pergi interview tu tak dapat, lepas tu mereka give up. Jadi sebenarnya mungkin selepas Carnival ni ada langkah-langkah seterusnya. Memang kita tidak nafikan lah bila kita sebut tentang Carnival, memang ekspektasi daripada semua orang bila datang harapkan kejayaan. Dan kita macam saya nyatakan tadi, kita lebih pada menyediakan platform dan kita buat yang terbaik. Dan dari segi usaha kita tidak terhenti di situ. Sebab tu kita banyak kesinambungan. Kalau kita lihat saja pada hari 19 bulan nanti, lebih daripada 12,000 kekosongan jawatan. Jadi try yang terbaik, sebab bila kita pergi kat sana macam saya nyatakan tadi, kita kena study dululah dari segi majikan
majikan-majikan, jawatan-jawatan yang disediakan. So sometimes isu supply matching ni pun satu isu yang turut menjadi hangat diperkatakan sekarang. Tetapi dalam konteks sekarang kita nak mengajak, kita tak boleh terlalu nak memilih dari segi pekerjaan. Kita grab dulu peluang yang ada. Sementara kita nak mencari kerja yang bersesuaian dengan tahap pendidikan atau qualification kita lah. Yang paling penting macam dinyatakan tadi, dia tidak berhenti di situ, Muaz. Sebab walaupun katakanlah seandainya lah pada hari itu kita dah buat yang terbaik, bukan rezeki kita, jangan risau, sok-sok akan terus bersama anda untuk terus support, dan kita akan ada banyak lagi siri-siri Carnival Kerjaya yang kita anjurkan, termasuk mini-mini Carnival Kerjaya. So sepanjang tahun ni kita akan merancangkan pasaran buruh ekonomi negara. Kita akan sahut hasrat dan kepercayaan kerajaan yang dia telah berikan kepada kita, Kementerian Sumber, Kementerian Kewangan, dan juga termasuk Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita sendiri untuk membantu, sebab kita kena merancangkan lebih kurang 600,000 pekerjaan kita kena sediakan tahun ini, insya-Allah. Okey, jadi kepada anda ambil peluang ini, sedikit pesanan kepada mereka semua yang terkesan akibat pandemik ini, kehilangan pekerjaan. Okey, kepada para pencari kerja di luar sana, rebut peluang ini, dan kepada anda boleh melayari kita punya portal http://jaminkerja.perkeso.gov.my kepada majikan-majikan sebab 12 Februari 12 Januari lalu dah boleh open permohonan untuk insentif, dan kepada pencari pekerja boleh melalui www.myfuturejobs.perkeso.gov.my. Baik, terima kasih di atas penerangan begitu jelas sekali. Kita harapkan apa saja yang dilakukan oleh Perkeso ini dapat membantu anda yang memang sedang mencari kerja, rebut peluang ini. Sekali lagi Encik Rohazmi bin Mat Rosli ataupun Cik Mi, Ketua Bahagian Perkhidmatan Pekerjaan, Pejabat Insurans Pekerjaan Perkeso bersama dengan kita. Jadi untuk anda semua, kita nak terus bawakan untuk yang pastinya di Pantai Timur khususnya, semalam dengan cerita meriah di Terengganu. Jom kita nak bawakan untuk anda untuk Molek FM. Let's go. Pantai Timur. Memek kemah. Memek kemah Haji. Dua mikrofon kita hari ni, Haji. Kan kita ni sempena hari ke apa dia panggil ni? Radio Sedunia, Haji. Ya. Ramahlah TV lah kita hari ni ada. Ji. Allah dia. Weh, Zack Marika. Molek FM membuat ni borak kopitiam ni, bagilah kita pula. Kan? Oh, Ji. Ya, bro. Konti baru Ini konti baru, alhamdulillah. Konti baru. Awet pun baru. Ni awet lama. Awet lama. Kita dah tolong angkat awak dah. Dia kata awet lama kan. Adalah. Alright, jadi bersama dengan Hari Radio Sedunia ni, hari ini kita sangat-sangat istimewa. Kita bertuah sebab kita dapat masuk konti Molek FM, dan Molek FM ni, Ji, cerita sikit, Ji, Molek FM. Okey, Molek FM ni adalah radio terbaru di bawah kenalian Media Prima Audio. Kita on air baru memasuki sebulan setengah. Alhamdulillah. Kita bersiaran untuk siaran di Kelantan dan juga di Terengganu. 105.1 FM di Kelantan, 93.6 FM di Terengganu. Cuma kacak Kelantan sikit. Kacak Gano. Okey, macam ni kita tahu Molek FM dengan nama je sendiri kita tahulah memang targetnya dekat belah-belah Pantai Timur lah. Baik. Kan. Kita nak tahu apa kelainan selain daripada language tu. Mungkin Mek Zura. Jadi kelainan kitanya ialah nombor satunya, kita ni adalah misi utama kita nak dekat dengan dipanggil pendengar kita, dengan rakyat Pantai Timur lah senang ceritanya. Selain daripada lagu-lagu lokal yang kita mainkan, lagu Hindustan, lepas tu lagu Siam pun kadang-kadang kita main juga. Meru Lepas tu lagu macam-macam lah genre lagu tu, mengikut orang kata halwa telinga pendengar Pantai Timur. Lepas tu kalau gapo saja berkenaan dengan viral di Pantai Timur ni, kita akan cepat-cepat turun. Sebab dah kata nak dekat ke? Macam contoh yang terbaru, kita baru saja orang kata laksanakan misi bagi telur kepada rakyat negeri Terengganu. Pasalnya set demo mutu telur lah ni. Okey, tak apalah. Itu kita dah cerita pasal orang putus telur pula kan. Risau. Ni kita nak tanyalah dia. Kalau tengok dekat ni sebentar ni kita naik lift ni, tengok dekat lift tu ada gambar Molek FM, Fizi tu. Mek Zura Maddan semua kan. Sebenarnya apa yang kita nak cuba bawa ni sebenarnya Hari Radio Sedunia ni lah. Macam Fizi dah lama dah dalam radio ni kan. Apa yang gua harapkan sebenarnya? Sebenarnya Molek FM ni bagi saya dia mengembalikan zaman kegemilangan radio yang dulu-dulu.
Sebab kita dapat lihat vibe-vibe yang dulu-dulu. Macam saya rasa macam saya mula-mula masuk kerja radio tahun 2005 yang dulu. Cuba sikit pengalaman dulu. Nanti kita tanya Mek Zura. Okay. Pengalaman, banyak pengalaman ni. Banyak. Cerita pasal pengalaman ni. Sebelum jadi DJ radio lah apa semua. Sebab kalau dulu bekerja di radio ni, sekarang ni kita semua digital lah kan. Semua lagu-lagu telah pun disusun. Kalau dulu, busy ni Zack. Dan sini ada rak CD. Jadi CD semua ada kat bawah. Kita akan ambil lap dulu, letak situ. Lap dulu. Serius babe. Dulu contoh kita ambil caller live dulu. Siapa tu? Hello. Nak lagu Dua Jiwa Satu Hati lah. Cari sama-sama kita cari masuk dalam CD player. Nampak tak dulu. Itu antara cabaran-cabaran dulu. Jadi bila sekarang ni teknologi makin membangun dan sebagainya, adakah ni macam senang ke ataupun ada cabaran baru pula? Dia memang senang sebenarnya. Sekarang ni dia lebih memudahkan kita lah untuk on air ni kan. Tapi kadang-kadang ada juga yang payah dia tu. Apa yang payah? Kadang-kadang sistem ini semua robot. Kalau ada masalah sistem ni tutup. Kita pun bermasalah sekali. Betul. Dia macam tu Zack. Alright, itu Fizi. Okey, tak asing lagi yang nak tanya Mek Zura. Mek Zura ni sebelum Zack datang sini, Zack study dah sempatlah study kejap tengok kan. Lepas tu orang kata Mek Zura ni famous betul kat Pantai Timur. Ini adalah Queen of Pantai Timur ni bawah. Itulah. Jadi sebelum Molek ni dulu mungkinlah sebenar Hari Radio Sedunia ni mungkin Mek Zura boleh ceritakan, kongsikan apa sebelum jadi announcer tu. Okey, di awal kemunculan Mek Zura dalam radio ni ialah pada tahun 2005. Masa tu Mek Zura bukannya minat pun jadi DJ. Dan masa tu cita-cita nak jadi penyampai berita. Minat sangat kau Yusnani Yusyak dulu. Nak jadi pemberita TV3 lah. Dia pembaca berita. Lepas tu cita-cita tak kesampaian sebab masa tu dengan uji bakat untuk jadi dipanggil inilah staf radio KJR di Kelantan time tu kan. Jadi gila uji bakat dan terpilih sebagai penyampai radio pada tahun 2005. Start situlah. Jadi 2005 sampai 2008 2008 sampai 2011. Lepas tu ditawarkan masuk join ke radio swasta di KL ni pula juga untuk stesen negeri juga. Dan start situlah mula dikenali alhamdulillah dan sampailah sekarang ni join dekat Media Prima pula bergandingan bersama dengan Fizi. Sebenarnya saya dengan Mek Zura ni kenal dah lama. Lama tu macam mana? Betul, memang dah lama. Start 2008 kita kenal Mek. 2008 kenal, so memang tak pernah digandingkan bersama-sama. Jadi di Molek FM ni kami digandingkan sekali. Tapi itulah Zack, energi yang saya dapat kat Molek FM ni memang best. Memang luar biasa. Dengar pun language Pantai Timur bila kita kecek kecek bahasa lawak ni. Mu kena dengar. Dengar. Jadi ada semua Radio Sedunia ni macam-macam. Anda boleh komen apakah yang anda harapkan, mungkin anda teringin nak jadi penyampai radio, macam mana cara dan sebagainya. Baik, jadi kata-kata terakhir daripada Mek Zura dan juga Fizi kepada penonton-penonton Borak Kopitiam, silakan. Baik, kami nak menyuruh kepada semua penduduk-penduduk di sekitar kawasan Kelantan, Terengganu dan juga seluruh Malaysia, jomlah kita dengar Molek FM ni di Kelantan 105.1 FM, di Terengganu 93.6 FM, dan juga boleh dengarkan kami live dekat mana Mek? Dekat Molek TV. Lepas tu ada aplikasi Audio Plus. Waktu boleh dengar merata-rata. Amerika pun boleh dengar juga Molek FM ni adik kakak. Pakai Jepun nak. Lepas tu saya lagi nak rayaknya sekarang ni kami tengah mencari dipanggil penyampai radio Cik Mek Molek. Jadi kalau misalnya adik kakak kita tengah tengok sekarang ni, kalau berminat untuk jadi penyampai radio Molek FM, dipersilakan deh. Depan mata ada. Ini bukan Cik Mek ni. Bukan Cik Mek. Ini orang supermarket Cik Mek. Alright, jadi kepada penonton semua, kita harap ada lagi lah kolaborasi Borak Kopitiam dengan Molek FM ni, sebab best energy dekat sini. Tapi sebelum itu, jom kita dengarkan apa kata mereka di luar sana tentang Hari Radio Sedunia. Let's go.
Baik, terima kasih sekali lagi untuk Zack dan juga Mek Zura Sintu Fizi. Wah, meriah betul mereka ni kan. Jadi untuk anda itulah kemeriahannya. Jadi sekali lagi jangan lupa untuk dengarkan mereka di Pantai Timur dan seluruh Malaysia juga boleh dengarkan sekarang menerusi Audio Plus di telefon pintar anda boleh muat turun. Jadi ini kita nak kongsikan dengan anda, TV9 akan menyiarkan Piala AFF Bawah 23 2022 yang berlangsung di Phnom Penh, Kemboja. Jadi Malaysia diletakkan di dalam kumpulan B bersama-sama seteru Nusantara, Myanmar dan juga Laos, yang mana Indonesia terpaksa tarik diri. Jadi cabaran pertama anak buah Brad Manolini ini akan berdepan dengan Myanmar pada 15 Februari ini, iaitu hari Selasa jam 4.50 petang. Saksikan siaran langsung perlawanan ini di TV9. Jadi untuk anda semua, inilah dia jadualnya. Jangan lupa untuk menyaksikan bagaimanakah agaknya semua pemain-pemain di bawah B23 ini akan dapat beraksi. Kita nantikan kehebatan mereka. Alright. Jadi untuk anda semua, masih lagi kita berbicara mengenai radio. Tapi kalau tadi kita dah bawakan untuk anda seorang yang sangat berpengalaman dalam bidang penyiaran, tapi mungkinkah anda terfikir juga orang yang di depan radio ni adalah sebagai seorang DJ ataupun penyampai radio? Bagaimana mereka di belakangnya pula yang sentiasa memastikan plan dan juga perancangan apa saja yang datang itu akan dapat dilaksanakan dan mempunyai pendengar yang ramai. Jadi bersama dengan kita hari ini selaku saya punya bos, tapi hari ini sebagai seorang tetamu yang akan berkongsikan pengalaman yang cukup istimewa. Jadi kita ada Encik Nazri Noran yang merupakan CEO Media Prima Radio yang sekarang ini bersama dengan kita. Apa khabar? Baik. Baik. Jadi Cik Nazri, Nazri kita nak berulang Nazri ni? Nazri je. Nazri je senang kan? Sebab kita semua sudah maklum bahawa bagaimana perjalanan Nazri daripada sebagai seorang producer sehinggalah kepada CEO. Ya. Jadi apa yang dilihat pada radio ni? Sebagai orang, bila cerita mengenai radio, orang nampak sebagai penyampai radio. Tapi Nazri lain. Di belakangnya kita. Di belakang tabir. Belakang tabir. Okey, jadi macam mana masa mula-mula? Masa mula-mula tu memang minat radio tu kita suka dengar lah sebagai hobi kan. Suka dengar radio, suka dengar celoteh, sukalah benda pasal radio kan. Lepas tu bila dapat peluang untuk macam jadi intern dalam sebuah radio station kan, rasa macam wah, ini macam dream job lah kan. Nak cuba, nak tahu pasal macam mana nak kendalikan sebuah radio station ni kan. Bukan setakat bercakap je, tapi yang belakang tabir ni banyak kerja. Nak letak wire, masukkan lagu, program apa semua kan. Sebab kita punya dalam peredaran masa time tu, saya mula berjinak dalam bidang radio ni tahun 2001. Kiranya dah 21 tahun lah yang tu kan. So start daripada bawah, nak tahu pada semuanya. Sebab saya sifat ingin tahu tu kan, lepas tu minat. Lepas tu daripada situlah saya tahu semuanya. Jadi pelajaran tu agak sampai hari ni pun masih lagi belajar sebab kita selalu evolve kan dengan teknologi dan sebagainya. Jadi benda tu yang membuatkan saya masih lagi nak tahu apa lagi yang ada dalam dunia penyiaran ni, radio dan juga audio lah secara keseluruhannya. Tapi kalau kita lihat sebagai seorang yang masa kita bergelar sebagai intern, semua orang nak jadi announcer. Ya. Nazri macam mana? Masa tu bila tengok, yalah sebagai bekerja di radio yang waktu itu semua orang melihat kepada radio swasta. Takkan tak ada keinginan nak jadi announcer waktu tu? Keinginan tu ada tapi macam kita ni, saya sendiri ni seorang pemalu kan. Cakap ni memang berat mulut sebenarnya. Bila nak jadi penyampai tu tengok dia orang bercakap ni macam muat sendiri kan. Macam dia orang ni dahsyat ni ringan mulut ni kan. Tahu je apa nak cakap je. Saya ni kena ada skrip. Susah sikit. Jadi saya buatkan diri saya ni kerja belakang tabir. Jadi untuk membantu macam penyampai ke apa semua, so saya jadi producer, saya jadi production engineer, saya jadi script writer, saya jadi macam-macam dah dalam belakang tabir. Jadi saya tahu semuanya. Radio English, radio Tamil pun saya pernah jaga, radio Islamik, radio di Indonesia pun saya pernah jaga. Jadi saya tahu cara keseluruhannya macam mana nak kendalikan radio. Jadi saya belajar lah kan. Ada bos ataupun saya punya senior dulu kan, ajar saya macam mana saya ambil course sementara saya kerja tu sambil belajar, ataupun ada belajar macam mana nak kendalikan radio di dunia penyiaran, bukan setakat di Malaysia saja, di Australia dan sebagainya. So dapatlah pengalaman tu, alhamdulillah sampai hari ni tahulah serba sikit, bukannya nak katakan pro ke apa. Okeylah. Tapi kita nampak progres tu bagaimana sebagai intern, producer dan sekarang CEO di sini. Jadi itu sangat yang luar biasa. Cuma dari segi relevannya radio ni, ramai yang memperkatakan, saya rasa lebih kurang dalam 5 tahun lepas, radio FM akan mati sebab ada banyak streaming music ni masuk. Yes. Jadi pandangan Nazri sendiri. FM tu dia macam evolusi. Dia macam dulu masa radio mula pun AM kan, orang dengar AM, dia mono kan. Lepas tu bila ada FM ni macam tahun 50 ke atas kan, 50-an, 70-an macam tu dah transfer kepada FM, lebih stereo kan. Jadi lepas tu pula
the system have changed, format radio pula daripada cerita-cerita macam block programming kepada format radio. So it's very fast paced. Lepas tu pula sekarang ni online digital streaming. Tapi radio tu tetap ada. Tapi mungkin cara dengar tu bukan setakat frekuensi sahaja, boleh pergi ke digital sebab kita ada gadget. Tapi yalah, kita sedia maklumkan tak semua tempat coverage internet tu bagus. Kadang-kadang kena perlu juga traditional reach macam FM ni. So it's an adaptation. Radio tu kan akan sentiasa ada, sebab kalau kita tengok portal-portal streaming pun apa semua pun, diorang pun ada sedia buat channel radio tersendiri supaya kita boleh bercakap. Tapi sebab radio ni dia pentingnya informasi. Sebab main lagu, lepas tu kita bagi informasi semasa, entertainment, artis untuk dipromosikan, bagi peraduan macam semalam kita bagi kereta untuk Molek FM kan. Konsert bagi tahu macam yalah sekarang ni pandemik kan, bila ada show ke apa semua kita bagi macam mana nak akseskan konsert untuk artis-artis yang kita suka. Macam tu lah. So it's very even kalau macam ada banjir pun itu kan, kita bagi informasi pasal banjir kan, apa kejadian tengah berlaku ni apa semua, okey kita crossover dengan tempat-tempat yang terkena pada masa waktu tu. Dan kita juga kalau ada kesempatan tu memang turun padang. Jadi itulah berbezanya sebagai penyampai radio. Kalau dulu hanya di konti saja, di studio saja, tapi sekarang ni kita turun padang untuk bersama dengan mereka untuk merasai apa yang berlaku tu dan kita berikan juga bantuan. Tapi kalau kita lihat dari segi bagaimana peraduan, apa saja pergerakan di dalam radio itu memainkan peranan yang penting supaya dapat menarik ramai pendengar-pendengar yang ada. Sebab mungkin orang tahu, pendengar nak tahu, kita nak DJ cakap lagu, dah tu je. Tapi sebenarnya diorang tak perasan yang diorang disalami dengan peraduan, ada pelbagai jis-jis yang lain untuk orang stick dengan radio tu. Jadi ini saya rasa cabaran sebagai seorang CEO untuk melihat perkara ini di semua peringkat. Itu cabaran tu memang sentiasa adalah, sebab kita nak menonjolkan radio kita ni bagus ataupun compete dengan radio sedia ada. Malaysia ni unik. Sebab Malaysia ni antara radio market yang antara unik, bukan setakat di Asia, maybe di dunia lah. Sebab kita boleh berbahasa dalam 4 bahasa. Bahasa Inggeris, bahasa Malaysia, bahasa Cina dengan bahasa Tamil. Kan? Kalau pergi negara lain, bahasa dia orang je. Bahasa Inggeris, bahasa Indonesia, bahasa Indonesia, bahasa Thailand, bahasa Thailand. Kita ni agak unik. Jadi kita punya frekuensi pun reach. Kita macam satu license tu boleh reach satu Malaysia. Tak sesetengah negara, satu bandar saja kan. So itu kelebihan kita. Jadi peraduan ni untuk kita menonjolkan macam Pantai Timur kan, kita khaskan untuk Pantai Timur. Dengan bahasa logat dia, dengan lagu-lagu yang ikut cita rasa Pantai Timur, dan apa yang peraduan ikut cita rasa kat sana. Macam baru-baru ni diorang cakap lah tadi kan, Mezura cakap kita bagi telur sebab kekurangan telur, ada masalah tu apa semua. Orang suka, tiba-tiba orang suka cakap kita buat telur pada KL ni apa semua nak bagi. Memang diorang datang serbu. Kan? As simple as that. Bukan setakat nak bagi yang hadiah besar. Benda yang diorang rasa macam korang ni best lah kan. You are like my friend. Radio is a friend actually. It's your connection. Kadang-kadang tak ada peraduan pun diorang nak bercakap aja. Macam call Muaz kan kat radio ke apa semua kan, kadang-kadang nak meluahkan perasaan. Itu je sebenarnya kan. So at least we are there all the time for you. Okey. Jadi mungkin yang bersama dengan kita ni, cita-cita mereka nak jadi penyampai radio, nak jadi DJ radio. Jadi apa sebenarnya yang perlu ada? Kalau di peringkat majikan lah, bos mesti akan lihat, okey, ini antara penyampai-penyampai yang kita mahukan. Jadi ada orang kata, saya boleh bercakap bos, saya boleh bercakap 24 jam tanpa henti. Tapi bila suruh datang audition, gagap kat situ kan. Jadi apa sebenarnya yang dilihat untuk penyampai radio itu sendiri? Okey, dia tengok kepada radio station. Setiap radio station ada demographic target dia. Okey. Personality itu penting sebab dia kena macam mesra dengan semua orang. Kan? Dia tak boleh malulah. Knowledge pun penting. Kena tahu. Tak bolehlah dia dalam dunia dia sendiri. Dia kena tahu apa yang sedang berlaku di Malaysia ni. Kan? Every single little thing, sebab dia kena observe, dia kena tengok berita, dia kena always aware of what's happening. So knowledge tu very important. Lepas tu, jangan malulah untuk bercakap kan. Ringan mulut sikitlah kan. So benda-benda ni penting lah sebagai satu kriteria. Jadi kita bukan berdasarkan orang kata ni mesti cantik ataupun apa semua boleh. Tapi kalau tak pandai bercakap, keras semua apa semua, susah juga kan. Macam Muaz kan nak jadi host kan, mesti orang nak tengok dia pandai bercakap ni kan, nak live ni boleh bercakap berapa lama ni, boleh ke bertahan ni macam tu lah.
So kita tengok dari semua tu, package tu kena lengkap. Okey, jadi untuk anda tu ambil tips tu, mungkin selepas ini Cik Mek Molek pencarian tu anda boleh sertai. Jadi mungkin dari segi perancangan untuk program-program yang sedang berlangsung di stesen radio di bawah kendalian Media Prima Audio tu sendiri, pastinya Nazri ada nak dikongsikan? Ada, insya-Allah akan datang ni minggu depan Hot FM bersama dengan Rakyat Rangers akan berada di Ipoh next weekend. Di Teluk Intan, Teluk Intan Perak. Lepas tu tadi Molek FM sedang mencarikan untuk penyampai baru, penyampai perempuan lah. Kita fokus kepada penyampai perempuan. Pencarian Cik Mek Molek. Lepas tu Fly FM ada juga kempen yang akan dinamakan Boost Boomerang Tracks. Dengarkan lagu yang dia telah dibumerangkan kan, macam yalah kita ambil gambar kan bumerangkan, ni lagu ni dibumerangkan. Ke lagu tu tepat menang hadiah. Dan macam-macam lagi pencarian. Lepas tu Hot FM pun ada buat kempen Hot JL. Hot FM juara lagu, ini sempena dengan AJL yang akan datang ni. Lagu-lagu yang pernah masuk dalam AJL, tekakan lagu tu apa semua, menang hadiah. So benda-benda macam ni lah kita selalu buat untuk mendekatkan dengan kita punya pendengar. Baik, jadi itu dia untuk anda ambil peluang ini untuk bersama dengan kami. Sekali lagi terima kasih Encik Nazri Noran bersama dengan kita dan all the best untuk menerajui Media Prima Audio itu sendiri. Pastinya ada pelbagai perancangan dan juga kejayaan yang sama-sama kita mahu kecapi. Kita punya target besar dan insya-Allah untuk anda semua penyampai ataupun pendengar-pendengar yang kita sentiasa sayangi. Alright. Jadi kejap lagi kita akan kembali semula. Mana Zack Marikani dah masuk Molek FM ke? Dia nak cari Cik Mek Molek, bukan nak cari Abang Molek. Jadi kita akan bersama dengan dia. Terus bersama kami di Borak Kopitiam. Alright, itu dah kembali lagi bersama dengan Zack Marikani. Mana Muaz mana? Kalau dah mata betul. Wah, bukan main Zack. Mana tahu? Nampak semangat ada tu. Rasa nak kecek latte lah. Kecek latte, kecek. Selagi boleh cakap, ada personality, yes. Kita boleh kena try semua dia. Baik. Jadi untuk ini kita pencari Muaz Hari hari Ahad. Ini dah penghujung rancangan kita. Tapi sebelum itu tak sah kalau kita tak bawa orang yang berbakat ke Borak Kopitiam Muaz. Okey. Jadi kita nak mengenalkan kepada anda Zarul Zarif bersama dengan kita. Tapi sebelum itu nak bagi tahulah awak dengar radio tak? Dengar radio. Okey, itu je soalan dia. Kalau kita tak mainkan lagu awak. Dengar. Baik, Zarul ni mungkin ada penonton-penonton kita kenal. Dia pernah jual satu program reality TV. Kemudian lepas keluar tu rezeki dia lebih mencurah-curah dekat YouTube channel pula. Kan? Cekidot channel. Lepas tu kali ni dia datang kan nak promote YouTube. Rupanya ada single terbaru. Single sendiri. Tapi kita orang tak gaduh lagi dekat YouTube. Tak gaduh. So untuk macam Zarul pun memang Zarul start dalam industri as penyanyi. So tahun ni Zarul plan untuk keluarkan lagu baru which is lagu Kan ni. Apa Kan? Oh, Kan. So tahun ni Zarul decide untuk keluarkan lagu baru lah. Okey, mungkin boleh ceritakan sedikit tentang lagu terbaru Zarif yang apa tu? Zarul Kan. Lagu ni komposer daripada Kat Farish dan Sufran Ghaffar. And then lirik daripada Kat Farish, Zarul Zarif dan juga Amri Aziz. So konsep lagu ni konsep yang catchy yang kita nak orang boleh sing along sama-sama lah. Jadi kalau tengok pada video klip ni pun catchy nampak cantik nampak lain pandai lain. Mungkin boleh kongsikan. Yalah sebab kan tu kalau nak dengar tu kena dengar lirik kan. Icah belakang tu. Icah tu. Tu Cekidot pun. Buat Cekidot semua ni. Cekidot semua dekat belakang juga. Bagus lah branding dia. Serius. So maksudnya memang nak bawa dia orang juga dalam video klip lah. Wow, dah boleh dah. Padahal tak mesti Cekidot ni dia akan buat challenge dia. Sebentar kita hafal dulu. Dah habis dah challenge. Dah habis dah. Dapat menang iPhone hari tu. Nampak dah Zack. Second single lah. Second single lah. Kan dah kata tajuk dia. Kan dah kata. Gitu. Gitu. Alright, Zarul, Kan ni dia bergenre apa? Berkonsep macam mana? Bergenre macam pop jazz lah. Betul. Dia ada jazz sikit. Sebab kalau kita tengok dekat Malaysia ni macam music jazz tu dia macam kurang sikit. Tapi Zarul kalau boleh Zarul nak try naikkan music jazz ni lah. Kan betul. Kalau kat Indonesia mungkin music ni cukup sinonim. Betul. Bila saya dengar tu best lah lagu ni catchy kan. Jadi awak berani untuk membawakan lagu-lagu ni. Jadi kalau kita tengok respon di YouTube macam mana? Sebab yelah bila awak bawa lagu ni kan bila menyanyi ni bagaimana persepsi orang? Alhamdulillah kalau dekat YouTube kita sekarang view dah
almost 500k view. So kalau dekat sana kita nak road to 1 million lah sekarang. Road to 1 million. Pada korang, kalau korang nak tengok yang full video, korang boleh tengok dekat YouTube Cekidot Channel. Awak kena lawan tu tau sebab music video ni dalam Cekidot Channel. Yes. Zack, video klip macam ni, lagu macam ni kena ada 2 juta lebih viewers sepatutnya. Kena lawan tu, kena lawan. Saya yakin boleh ni, boleh. InsyaAllah. Sikit lagi kan. Dia heroin dia boleh Shalina. Macam mana? Syah kan ni kan? Bukan? Sarah. Weh, rontok. Dia punya heroin pun kalau Muaz tengok, yang ni pun dia main tengok heroin. Tapis dia pun dapat macam ni. Kalau tak stok dapat muka macam aku. Tak, Zack, dia balance lah. Dia balance lah. Benda nak buat cantik, kita kena buat betul-betul. Betul. Okey, jadi bagaimana dari segi kos? Selalunya nak buat video klip ni, kan, kita kena kos. Kos tak ada, Zack, terpaksalah kita buat tepi tasik. Itu biasa. Budak praktikal, buat shoot tak apa. Kan, nak save budget. Tapi ni mesti kena ada budget sendiri kan. Betul. Bajet macam mana? Secara keseluruhannya awak sendiri ataupun ada tim yang keluarkan? Daripada saya dan juga tim jugalah. Kan. Semua nak kena duit sendiri tu. Betul. Kalau tengok tentang video klip kan, konsep ni cantik semua. Boleh ceritakan tak konsep siapa, production mana yang buat ni, siapa direct music videonya? Okey, kalau untuk video klip ni, dia punya yang direct dia ialah Ghazi Production. So, yes. Ghazi Mazlan? Yes, Ghazi Mazlan. So konsep dia memang Zarul cakap, Zarul nak konsep yang macam ada K-pop sikit. So macam lagi sinonim dengan budak-budak muda sekarang kan. Ya, betul. And then nak colourful, yang ceria, and orang suka tengok. Dia tak betul lah Zarul. Bila Zack tengok music video ni, dia ada vibe macam Korea tu ada, tapi disebabkan muka Melayu tu ada Indonesia. Dia macam Indonesia, macam Rizky punya style. Betul juga. Dia macam mood, nampak mood Indonesia tau. Ada tak komen-komen yang ada juga kan? orang cakap macam Indonesian punya vibe lah. Betul. Okey. Zack, nak beli rambut kan? Apa kata awak rambut macam ni? Style ni, Bib. Muka macam ni tak boleh lah, Muaz. Boleh. K-pop boleh. Oh, risau. Boleh. Okey, Zarul. Apa harapan Zarul dengan lagu Kan-Kan ni? Kalau kita tengok 500,000, road to 1 million. Kan-Kan. Betul. So harapan Zarul supaya lagu ni dimainkan dekat radio lebih lagi. Tadi ada panggil ni kan, minta tu bos tu. Minta bos mainkan lebih sikit lagi. Ini bersama ni di radio. Okey. Minta di radio. Jangan mungkin janji, Muaz. Dah ya kena pasang. Ya, saya pasang. Janji Janji Janji. Nanti saya cakap janji dah. Nanti ribu saya orang tengok saya sekarang bagi ni. tahu muzik director saya. Saya janji kat sini muzik director tak bagi. Kau tak kenal Cekidot. Kau sabar. Kau cakap dia tu, dia orang potong klip kau. Ya. Dia buat konten. Muaz janji tu. Maaf, ini bukan Muaz, ini Zack mereka yang janji. Muaz janji. Lagu pasal tidak jeng-jeng. Kena pasangkan jugalah tu. Okey, tak apa. Jadi, okey. Mungkin ramai juga nak tahu dari selain daripada bakat yang awak ada menyanyi ni kan. Lagu-lagu apa yang selalu awak ada tak belanja-belanja juga kan? Menyanyi-nyanyi ni selalunya orang suka sekarang ni bukan saja keluarkan single, tapi orang yang banyak berbelanja di YouTube, Instagram untuk nyanyi lagu orang. Pun orang suka. Untuk showkan bakat lagi. Selalunya lagu-lagu apa yang awak bawa? Sebenarnya saya lagi suka lagu-lagu yang macam balada, macam lagu Anwar Zain macam tu. Contoh. Kita slowkan muzik sikit. Zarul. Okey. Kembalilah kepadaku jika punah mimpi-mimpimu, kembalilah di saat perlu. Weh, tak boleh nyanyi, ada mas. Ada mas, betul. Dia macam tu. Episode duka biar berlalu. Betul faham. Dia nak bernafas supaya dia nak terkedak kat situ kan. Saya saja je nak suruh uji dia. So lepas tak lepas. Lepas. Orang yang suara sedap, bagi apa pun situasi dia boleh nyanyi, Zack. Sebenarnya kita mencemburi suara-suara macam betul. ni. Betul. Nyanyi ni kalau Zarul tak perlu disangkalkan lagi. Semua orang tahu dia memang asal sebagai seorang penyanyi. Sekarang dia upgrade lagi penghibur, pelawak dan sebagainya. Maksudnya okey, sekarang ni awak tengok untuk menyanyi ni kalau buat satu je tak boleh jalan. Betul. Macam mana awak nampak? Okey, kita kena buat banyak benda. Saya try masuk industri ni 2016 sebagai seorang penyanyi. And then saya rasa macam kat situ kalau kita nak stay dekat satu benda je, kita takkan pergi ke mana pun. So kita kena try hosting, kita try berlakon, kita try macam-macam benda untuk buatkan nama kita sentiasa ada dalam industri, sustain lah. Tu yang Zarul buat YouTube, buat apa, and alhamdulillah rezeki Zarul lebih kat sana. And then bila kat sana tu lebih, and kita bawa
bawa balik ke sini. Tu nak mencuba. Orang akan ikut lah kan. Orang itu kita mahu kan. Mungkin betul. start biasanya datang ke sini. Tapi yang Zarul kan, kenapa tak teruskannya macam Alang dah Cikidot tu kan? Fokus on Cikidot the album ke? Macam dulu senario, dia ada senario album. Ada. Semua. Memang ada plan pun. Ada plan. Lepas ni insya-Allah lepas lagu Zarul ni lagu Cikidot pula. Sebab yang lain pun boleh. Chamri tu pun boleh nyanyi. Boleh kan? nyanyi juga. So stay tune lah. Jadi untuk anda semua, ini antara bagaimana platform-platform yang ada ni kita gunakan sebaik mungkin. Suka lagu ballad kan? Apa Roja lah. Okey. Untuk Zack buat lagu kan? Zack pun buat lagu rumah. Okey, antara lagu yang Zack buat, Zack nyanyi. Ada tak? Zack buat Zack nyanyi? Ada je tapi tak letup lah. Kita bagi kurus dulu lah, baru meletup. Tak, sekarang ni besar ke kecil ke, orang kalau tak kisah. sedap, suara sedap, lagu sedap, lah jalan Zack. Jalan kepala dia macam Molek FM duduk kuat. Lagu-lagu ni boleh main kat Molek FM? Boleh. Tukar jadi Kelantan lah. Mana? Nampak macam Kelantan? Tak, saya orang JB. Baru nak cakap, muka-muka JB ni. Come on lah Zack. Muka-muka sana. Muka-muka JB, muka-muka Cap. Air punya kampung kat Singapura. Johor Bahru betul? Ya, Johor Bahru. Okey, ni muka muar. Muka patutlah ada style spias ni sikit. Nampak lepak bandar sikit. Bandar. Zack ke mana Zack? Saya orang sini je. Ni muka KL. Tapi sini lah. Nampak muka KL nampak tu. Cek sini habis. Menyesal lah saya main keturunan Saya ni. Saya lepak Bukit Bintang bro. Okey. Alright Zarul. Jadi ada semua sedang menyaksikan dan Zarul kat sini cuba untuk mempromosikan single terbarunya Kan. Alright Zarul, ini pesanan-pesanan kepada penonton-penonton Borak Kopitiam dan peminat-peminat Zarul Zarif. Silakan. Okey, so kepada semua stay safe dekat rumah sebab sekarang kita pun tahu kes tengah naik apa semua Tapi dalam masa yang sama kalau duduk rumah tu sentiasa dengan lagu Zarul Kan. Korang boleh tengok dekat YouTube Cikidot Channel and korang boleh stream dekat semua digital platform juga and Zarul punya Instagram is ZAROL Zarul Zarif. Alright, jadi jangan lupa follow, okey? Dan kepada anda semua terima kasih yang bersama dengan kami. Sekali lagi Muaz dan juga Zain nak ucapkan selamat menyambut Hari Radio Sedunia. Terima kasih kepada anda yang sentiasa bersama dengan kami dan terima kasih juga yang dengarkan Muaz lah kan. Betul. Dia tak diam, saya dah 14 tahun dalam industri ni. Ya, Ben. Seronok rasanya kan. Sebab bersama dengan anda dalam pelbagai radio yang ada pun yang paling penting adalah untuk memberikan manfaat kepada semua. Betul, walaupun Zack tidak di Walaupun Zack, tapi Zack pernah ada kat radio. Walaupun tidak di okey. Apa-apa dan selamat Hari Radio Sedunia kepada sahabat-sahabat semua dan kepada anda semua terima kasih kerana terus bersama dengan kami. Jumpa lagi minggu depan. Saya Zack American. Saya Muaz Muhammad. Assalamualaikum. Kan kepada Zarul. Let's go. Berikan ku tanda rasa yang sama. Ada kau aku serba tak kenal. Malam tadi tidur rasa tak lena. Kan semalam kita bersua muka. Apa kabarmu di sana? Rasa nak hello tapi ku tiada number. Mungkin kau sama denganku juga. Cinta pada pertama terlanjur ku jatuh cinta. Kan balas senyuman untuk kau tahu. Mata ke mata menusuk hatiku. Hatiku tahu kau yang ku mahu. Pandangan pertama itu pemula cinta. Serang heyo kan. Ku duduk sendirian bayangkanmu. Indahnya senyuman di bibir. Suaramu bermain di telingaku. Buatku terasa engkau di sisi. Apa kabarmu di sana? Rasa nak hello tapi ku tiada number. Mungkin kau sama denganku juga. Cinta pada pertama terlanjur ku jatuh cinta. Kan balas senyuman untuk kau tahu. Mata ke mata menusuk hatiku. Hatiku tahu kau yang ku mahu. Pandangan pertama itu pemula cinta.
kan menanti terus menunggu balasanmu. Rindukan kamu harapanku, kau pun sama rasa begitu. The only one. Oh angin, kau sampaikanlah bintang, kau teranginya malam, saksikan